Di saat negara menuju masa depan yang lebih inklusif dan progresif, kita tidak boleh melupakan peranan penting koperasi, satu entiti yang bukan sekadar struktur ekonomi tetapi cerminan solidariti masyarakat. Bukan sekadar mencipta peluang perniagaan, malah membina jati diri komuniti, menjana pendapatan mampan dan memperkukuh daya tahan ekonomi rakyat. Dalam kerangka Malaysia Madani, koperasi dilihat sebagai nadi pembangunan akar umbi, menjadikan rakyat bukan sekadar penerima manfaat tetapi juga pemacu perubahan. Sorayat kembali untuk diskusi Koperasi Memperkasa Komuniti Membina Negara Madani. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ada bersama saya Mior Abdul Malik Rayani. Dan saya Farah Nabilah Wazir. Ya, seperti yang kita katakan tadi, hari ini kita akan bincangkan tentang satu perkara yang mustahak tapi jarang kita bincangkan secara sebegini, Farah. Ya, tentang koperasi. Tapi kalau sebut tentang koperasi ni, nak tanya Farah, umur berapa kenal koperasi? Saya kenal koperasi ni sejak saya di bangku sekolah sebenarnya. Sebab di sekolah kan kita lazimnya ada koperasi di mana kita beli alat tulis dan sebagainya. Jadi itu kefahaman saya mengenai koperasi. Ya, saya di advance sikit. Pernah jadi cashier. Wow. Di koperasi sekolah jugalah, masa sekolah menengah. Okey, tapi bukan itu yang kita bincangkan. Kita nak akan bincangkan dalam konotasi yang lebih serius bersama individu yang paling tepat bincangkan tentang koperasi ini. Kita bicarakan topik itu, Koperasi Memperkasa Komuniti Membina Negara Madani, bersama dengan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP yang berhormat Datuk Iwan Benedict. Apa khabar, Datuk? Kabar baik. Apa khabar? Ya, terima kasih kerana bersama kami pada hari ini, Datuk. Terima kasih. Ya, sekarang dah jadi menterinya. Mungkin kita tanya Datuk juga, umur berapa Datuk kenal koperasi dulu? Sama juga. Kenal masa sekolah menengah. Melalui koperasi sekolah juga. Ya, ramai yang tapi di kampung pun ada koperasi juga. Dan selalu beli barang melalui koperasi di kampung. Iya, itu jadi hari ini kita bincangkan tentang lebih dalam lagi. Datuk pun dah menjadi orang yang paling penting di kementerian itu juga, dan kita akan bicarakan satu kerangka yang lebih besar tentang koperasi di negara ini, Farah. Baik, Datuk, kami kalau bercakap mengenai koperasi, ramai di luar sana, khususnya orang awam, dia kurang mengetahui apa itu koperasi. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan atau jelaskan bagaimana kerajaan memberi perhatian kepada gerakan koperasi di negara ini. Ya, saya akui situasi itu. Selalunya bila sebut tentang koperasi, kalau kita tanya anak-anak muda, sudah tentu dia akan bermula koperasi kedai runcit. Tapi sebenarnya koperasi bukan sekadar kedai runcit yang ada di sekolah atau kedai runcit yang ada di kampung masing-masing. Sebab perusahaan dan perniagaan koperasi atau perkhidmatan koperasi ini banyak. Apa yang boleh ditawarkan oleh sesebuah syarikat, itu juga boleh ditawarkan oleh koperasi yang berdaftar. Tapi kalau kita teliti dari segi sejarah dan identiti koperasi ini, ianya berkenaan tentang kerjasama, berkaitan tentang kesatuan di kalangan masyarakat yang bersetuju untuk menubuhkan satu koperasi untuk memberikan perkhidmatan kepada ahli-ahlinya, menjaga kebajikan ahli-ahlinya. Maka dengan demikian dia boleh buat apa sahaja bentuk perniagaan, perkhidmatan yang kita sifatkan boleh dikembalikan semula kepada ahli-ahlinya. Dan berbeza dengan perniagaan, koperasi ini tidak berkait dengan keuntungan semata-mata saja, tetapi tentang kebajikan ahli-ahlinya misalnya. Itu merupakan satu identiti yang besar dalam koperasi. Dan ia ditadbir mengikut amalan demokrasi. Ahli kena memilih pimpinannya dan mengurus koperasi itu secara demokrasi. Itu satu identiti besar koperasi berbanding dengan perusahaan lain. Datuk, ramai yang mungkin tak menyedari ataupun kurang maklum tentang perkara ini, tentang koperasi ini dilindungi di bawah Akta Koperasi 1993, tak boleh buat sembarangan. Mungkin ada komen tentang itu. Betul, dari segi tata kelolanya dan pemantauannya kita dipandu oleh Akta Koperasi 1993 itulah. Dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia
yang juga ada akta SKM-nya sebagai agensi pemantau kepada ataupun badan pemantau kawal selia kepada gerakan koperasi. Manakala Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi pula merupakan kementerian yang membangunkan gerakan koperasi di Malaysia. Selain daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia selaku badan kawal selia, kita juga mempunyai Institut Koperasi Malaysia yang bertanggungjawab untuk membangunkan program-program latihan kepada koperasi-koperasi ini. Kalau kita pernah dengar Maktab Koperasi dulu, sekarang ini merupakan Institut Koperasi Malaysia. Dan kita juga mempunyai Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia pada ketika ini. Baru 2 tahun penubuhannya. Kita juga mempunyai Angkasa sebagai badan apex koperasi negara kita. Dan ini adalah ekosistem pembangunan koperasi di negara kita lah. Ada kementerian, ada agensi-agensi kawal selia dan agensi latihan. Kita ada badan gabungan koperasi peringkat kebangsaan. Ini adalah ekosistem pembangunan koperasi di negara kita. Tapi kan Datuk, bercakap mengenai ekosistem koperasi ini, bagaimana koperasi ini secara langsung membantu pembangunan negara dan juga membantu rakyat secara khususnya? Ya, sudah tentu di peringkat kementerian itu selain dari untuk memacu pembangunan koperasi dengan ekosistem yang saya sebutkan tadi itu, kita dipandu pula oleh Dasar Koperasi Malaysia, Dakom 2030. Ini dasar yang dibangunkan oleh kementerian untuk memacu, memandu pembangunan koperasi tadi. Antara kita ada 4 objektif utama di bawah dasar ini. Kita mahu mentransformasikan koperasi itu supaya juga seiring dengan perubahan dan cabaran masa kini, kita mahu koperasi ini boleh menyumbang kepada aktiviti ekonomi negara kita. Contohnya dengan mensasarkan antara lainnya 73 bilion perolehan menjelang tahun 2030. Tapi kalau ikut pencapaiannya, tahun lepas saja, tahun 2024 sudah 68 bilion ringgit sudah dicapai. Saya percaya itu satu jumlah yang besar dan sasaran itu tidak jauh daripada capaian kita. Jadi kita ada dasar itu dan dalam masa yang sama sejak daripada tahun lepas kita adakan pelbagai sisi libat urus termasuk 2 kajian sebelum itu untuk membaiki, menambah baik akta koperasi tadi. Kita mahu memperkenalkan akta koperasi yang baru sebab 1993 dengan tahun ini sudah saya ingat berapa tahun? 30 lebih 2 tahun. Jadi cabaran dan situasi pada masa kini menuntut satu perundangan itu yang sesuai dengan keperluan gerakan koperasi. Kita mahu meliberalisasikan gerakan koperasi itu sesuai dengan identiti yang saya sebutkan tadi. Dan juga untuk memperkasahkan Suruhanjaya Koperasi Malaysia sebagai badan kawal selia. Ini antara inisiatif kementerian lah. Satunya kita ada dasar, keduanya kita menambah baik akta yang sedia ada, dan juga memperkasahkan kerjasama dengan gerakan koperasi termasuk menambah baik ekosistem yang kita ada sekarang ini. Datuk, tadi Datuk sebutkan antara yang 4 dasar dalam Dakom ni tadi mentransformasi sokongan koperasi. Saya pasti dalam tempoh-tempoh yang panjang di Malaysia ini koperasi ini melalui fasa transformasi yang banyak juga kita lihat kan. Dan sepanjang tempoh itu juga banyak juga pencapaian-pencapaian telah pun dikecapi oleh koperasi di Malaysia ini. Tapi mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit pencapaian koperasi setakat ini dan dalam usaha itu apa agaknya sokongan yang diberikan oleh kementerian sendiri? Ya, sudah tentu kalau dari segi pencapaian itu rasanya lebih baik saya kongsi statistiknya terlebih dahulu. Pada ketika ini kita mempunyai 16.284 buah koperasi. Dengan kekuatan anggotanya sekitar 7,2 juta anggota, yaitu lebih kurang
berapa? 1/4 daripada rakyat Malaysia ini merupakan anggota koperasi. Kemudian dari segi aset koperasi sudah mencecah angka 173 juta ringgit. Manakala dari segi yuran terkumpul itu 173 bilion ringgit. Ini satu jumlah yang besar. Dan dari segi yuran dan share terkumpul ini 18 bilion ringgit. Satu jumlah yang besar. Perolehan tahun lepas saja seperti mana saya katakan tadi 68 bilion ringgit. Itu dari segi pencapaian mengikut statistik yang kita ada. Apa yang kita bantu selain daripada menyediakan dasar, menyediakan pelbagai program bimbingan. Secara spesifiknya kita mempunyai program bantuan tabung modal pusingan kepada koperasi-koperasi. Contohnya kita memberikan sehingga 30 juta ringgit tabung modal pusingan kepada mana-mana koperasi yang memerlukan dana ini untuk mengembangkan perusahaan, perniagaan ataupun perkhidmatan koperasi. Kita juga ada bantuan pembangunan sehingga 300,000 ringgit untuk satu-satu koperasi yang memerlukan bantuan pembangunan. Selain daripada itu, dalam 2 tahun terakhir ini kita mulai mengangkat koperasi ini ke pasaran antarabangsa. Kita ke Riyadh, Expo Riyadh di Arab Saudi tahun lepas, membawa beberapa koperasi. Baru-baru ini di Osaka, Jepun, kita membawa 5 buah koperasi ke Osaka, Jepun untuk mempamir dan mempromosi produk ataupun perkhidmatan koperasi. Dan tahun lepas juga kita adakan kongres koperasi kebangsaan untuk memperbaharui wawasan gerakan koperasi negara kita yang diterajui oleh Angkasa. Kemudian pada bulan Mei 2 bulan lepas kita menganjurkan ASEAN Cooperative Dialog yang diterajui juga oleh Angkasa, badan apex koperasi di negara kita. Jadi ini antara sokongan kementerian memberi dukungan penuh kepada Angkasa dan gerakan koperasi bukan hanya membentuk kerjasama koperasi dengan koperasi di dalam negara kita, tetapi juga kerjasama ataupun hubungan perniagaan, perkhidmatan di antara koperasi dengan koperasi dalam negara kita dengan koperasi di luar negara. Jadi ini sebahagian daripada bentuk sokongan yang diberikan oleh kementerian kita dalam tempoh 2 tahun lebih ini. Dan dari segi respon masyarakat, tahun 2024 dan tahun 2023 buat pertama kali dalam sejarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia, pendaftaran baru mencecah lebih daripada 1,000 koperasi pendaftaran dalam tempoh 1 tahun. 2023 lebih 1,000 koperasi didaftarkan. Tahun 2024 juga lebih 1,000 koperasi baru didaftarkan dalam tahun tersebut. Jadi ini menunjukkan respon masyarakat terhadap gerakan koperasi negara kita ini bertambah kesadarannya, dan saya pula berharap koperasi-koperasi baru ini betul-betul dapat memberi perkhidmatan kepada ahli-ahlinya. Tadi Datuk sebut 7.2 anggota itu termasuk kami jugalah. Kami anggota koperasi di Bidang Primanya aktif juga, Datuk. Sama, saya pun ahli koperasi juga. Okey, banyak lagi yang kita nak tanyakan kepada Datuk selepas ini. Kita nak berehat dulu seketika, Datuk. Kembali selepas ini dalam Soalat yang ke mana-mana, teruskan bersama kami. Anda masih lagi bersama dalam Soal Rakyat. Kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, membicarakan tentang topik koperasi memperkasa komuniti membina negara madani.
Ya, betul Malik. Dan sebentar tadi Datuk ada cakap 7.2 juta anggota. Ia secara tidak langsung menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap model koperasi sebagai platform pembangunan ekonomi yang sangat inklusif. Tapi saya percaya ramai juga yang percaya, ramai lagi masyarakat di luar sana yang masih tak faham, terutamanya orang muda. Bila dengar koperasi ini, mereka terbayang pinjaman dan juga orang pencen. Jadi bagaimana kita nak mengubah persepsi tersebut, Datuk? Ya, saya akui itulah cabaran yang kita sedang hadapi dan kerajaan khususnya melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ini, KOSKOP, bersama-sama dengan Suruhanjaya Koperasi, Institut Koperasi, Angkasa, ekosistem tadi itu, kita berusaha meningkatkan penyertaan di kalangan belia anak-anak muda ini dalam gerakan koperasi. Dan ini bermula daripada koperasi-koperasi di sekolah sebagai pendedahan awal. Di peringkat sekolah ini kita mempunyai 2.508 buah koperasi sekolah yang kita ada di seluruh negara ketika ini. Dan kita mempunyai program kursus asas keusahawanan ataupun dulunya dipanggil Young Entrepreneur Strive for Success, YES, yaitu satu program pembangunan keusahawanan melalui koperasi yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia di sekolah-sekolah menengah. Manakala koperasi belia pula, selain sekolah menengah ini, kita mempunyai 207 buah koperasi belia yang ada di seluruh negara. Kita mempunyai 27 koperasi siswa di kampus-kampus di seluruh negara. Ini belum termasuk koperasi di kolej-kolej, di politeknik dan pelbagai institut pengajian tinggi yang lain. Dan memang inilah cabarannya, tetapi saya ingin kongsi dua koperasi belia yang pada saya boleh menjadi contoh dan inspirasi kepada golongan belia yang lain untuk juga mengambil bahagian dalam koperasi. Saya melawat koperasi pembangunan Dakata Pinampang Berhad, satu koperasi baru di Pinampang yang telah diberi sokongan oleh kerajaan melalui projek Sejati Madani sejumlah 100,000 peruntukan Sejati Madani disalur kepada koperasi ini untuk program penternakan ikan air tawar dan juga penanaman cili secara petigasi. 20 ahli koperasi ini semuanya 40 tahun ke bawah dan mereka sudah menuai kali pertama dan sudah ada pendapatan, dan saya melihat kesatuan mereka semakin baik dan mereka sekarang ini membuka keahlian kepada belia-belia yang lain. Koperasi kedua saya pernah ke Pahang, koperasi e-sports Pahang Berhad di Kuantan. Mereka menubuhkan koperasi ini untuk menggalakkan anak-anak muda yang terlibat dalam e-sports ini, ada akademinya, ada latihannya supaya mereka bersedia untuk mengambil bahagian dalam sukan e-sports peringkat kebangsaan, peringkat ASEAN, peringkat dunia. Dan mereka bekerja sama dengan majlis agama. Bila ada aktiviti di masjid misalnya, selain daripada aktiviti keagamaan tadi, mereka gunakan pendekatan sukan e-sports melalui koperasi ini sebagai satu pengisian tambahan di masjid-masjid. Dan itu saya dapati sesuatu yang baik. Jadi walaupun ada persepsi mengatakan koperasi ini selalunya dikaitkan dengan penglibatan orang yang lebih dewasa, tetapi sebenarnya ada gerakan di kalangan anak-anak muda yang yang mahu membuktikan koperasi ini merupakan salah satu gaya hidup yang mereka boleh ceburi. Saya ke UiTM Shah Alam, koperasi siswa misalnya, memiliki perusahaan kafeteria, coffee shop yang pada saya penggemar kopi, itu tempat yang saya ingin datang untuk membeli, menikmati kopi. Koperasi profesional Putrajaya, satu koperasi di kalangan
pegawai-pegawai kanan Putrajaya yang umurnya dalam kategori belia. Mempunyai perusahaan yang saya lancarkan tempoh hari itu dengan kerjasama Koperasi Lembaga Getah Malaysia, tidak jauh daripada tempat ini, satu perusahaan yang memberi ruang kepada usahawan-usahawan lain untuk berniaga di tempat yang mereka bangunkan di kawasan dataran Menara Lembaga Getah Malaysia. Mereka juga mempunyai kedai runcit, supermarket tanpa pekerja dengan semua kekuatan teknologi digital tanpa memerlukan cashier. Dan hanya orang datang masuk ke kedai, pilih barang, beli menggunakan digital payment. Ini semua diterajui oleh anak-anak muda kita. Dan pada saya inilah yang memberi harapan bahwa tidak semua koperasi ini dipimpin oleh ataupun disertai oleh golongan yang lebih dewasa. Yang muda juga, anak-anak muda, belia ini membuktikan mereka mempunyai koperasi yang sesuai dengan cita rasa mereka, mengambil kira situasi cabaran masa kini dan mereka bangunkan cabaran itu menjadi potensi perkhidmatan koperasi mereka. Datuk, sebegitu banyak sekali usaha orang kata nak meremajakan dan sebagainya. Saya lihat ada satu sisi yang kadang-kadang kita bimbangkan. Saya pasti macam Datuk kata tadi, ada di UiTM, ada di Padampang. Tadi kan banyak golongan-golongan muda dah mula meminati ataupun mengerti dan juga faham faedah-faedah yang banyak dapat diperolehi melalui aktiviti koperasi. Tapi kita bimbang akan wujud juga sekarang ini kan banyak sekali orang yang mengambil kesempatan. Kita bimbang mereka yang seronok untuk terlibat sama dalam koperasi, mungkin ada yang orang kata terpesona dengan tawaran-tawaran tertentu, takut terjerumus dalam aktiviti penipuan kewangan ataupun skamer ni yang banyak sekarang ni kan. Macam-macam sektor semua ada skamer kan yang tertentu. Mungkin ada nasihat tertentu kepada mereka supaya tak terpedaya dengan janji-janji sebegini. Betul, saya setuju tentang perkara ini dan beberapa minggu yang lepas saya juga telah membuat peringatan kepada semua kita, semua rakyat Malaysia, sekiranya ada terjumpa di media sosial ataupun dalam media cetak, misalnya satu iklan yang dibuat atas nama koperasi mengiklankan perkhidmatan perniagaan dengan menawarkan keuntungan pada kadar tertentu. Nasihat saya, simak dulu dengan Badan Kawal Selia kita, yaitu Suruhanjaya Koperasi Malaysia, supaya kita tidak mahu rakyat kita terperangkap, karena kita tidak nafikan berasaskan kepada pengalaman yang lepas itu berlaku juga elemen-elemen penipuan ini oleh koperasi. Koperasi itu memang betul, tetapi perniagaan itu meragukan dan akhirnya ahli-ahli ataupun rakyat kita terperangkap. Jadi nasihat saya, simak dulu dan selaku rakyat Malaysia kita harus membuat due diligence, karena kita tidak akan menghalang sesiapa pun menubuhkan koperasi. Dan untuk koperasi itu membuka keahliannya, menawarkan perkhidmatannya, yang itu kita akan bantu simak. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, saya percaya kita berupaya untuk membuat simakan, due diligence, sama ada perkhidmatan koperasi itu boleh memberikan perkhidmatan yang kita perlukan supaya kita tidak tertipu. Ya, jadi saya minta sangat sesiapa pun yang ingin menyertai koperasi itu, buatlah simakan dengan Badan Kawal Selia kita, sekurang-kurangnya Suruhanjaya Koperasi Malaysia ataupun kementerian kita ini. Jadi Datuk, kita akan berehat seketika dan selepas ini kita akan bincangkan bagaimana kementerian boleh membantu dan bagaimana dari segi suntikan modal dan macam mana nak memulakan sesebuah koperasi. Kita berehat seketika.
Baik, terima kasih kepada anda kerana terus bersama dalam Soal Rakyat. Kita masih lagi bicarakan tentang koperasi berperkasa komuniti membina negara madani bersama dengan tetamu kita di studio yang berhormat Datuk Iwan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Ya, Malik, dan semestinya kita ingin ketahui dengan lebih lanjut bagaimana untuk membina satu ekosistem koperasi yang lebih holistik dan juga lestari. Dan saya pasti ramai di luar sana yang nak tahu bagaimana untuk membangunkan sesebuah koperasi dan apa peranan kerajaan dan juga kementerian dari segi memberi sokongan, mungkin suntikan modal ataupun latihan. Mungkin Datuk boleh jelaskan dengan lebih lanjut. Betul, sememangnya di kementerian melalui agensi-agensi kita ini ada program sokongan kepada koperasi-koperasi. Tetapi sebelum kita bercakap tentang bantuan daripada kementerian ini, koperasi itu mesti bermula menggunakan pungutan modal yang dikumpul oleh ahli-ahli itu sendiri. Berarti kalau kita menubuhkan koperasi baru, kita memungut iuran dan juga modal daripada ahli-ahli yang membentuk koperasi. Tetapi di peringkat kementerian kita ada program bantuan pembangunan koperasi yang disediakan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, agensi kementerian kita, sehingga maksimum RM300,000 kepada koperasi yang sekurang-kurangnya telah mula berniaga 6 bulan sekurang-kurangnya. Selain daripada itu, kita juga ada program bantuan tabung modal pusingan sehingga maksimum RM30 juta kepada mana-mana koperasi yang memerlukan modal untuk mengembangkan perniagaan, perusahaan ataupun perkhidmatan mereka. Dan kalau kita lihat statistiknya, sehingga tahun 2024 kita mempunyai 153 koperasi sudah yang kita bantu, melibatkan pembiayaan modal pusingan 254 juta ringgit. Selain daripada itu, di bawah belanjawan rancangan Malaysia ke-13, Suruhanjaya Koperasi Malaysia juga mendapat peruntukan 25 juta untuk program pembangunan perniagaan koperasi dan 10 juta lagi untuk program pemerkasaan rantaian bekalan koperasi. Itu dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12 lah, tempoh 5 tahun. Itu berkaitan tentang sokongan bantuan pembangunan dan modal pusingan. Manakala dari segi program bimbingan, kita ada Institut Koperasi yang mendapat dana daripada kumpulan wang amanah pendidikan koperasi kita untuk program-program latihan koperasi. Selain daripada itu, Angkasa juga mempunyai program bantuan mereka kepada koperasi-koperasi. Manakala saya sebut tadi Universiti Kewasawanan dan Koperasi, kita menawarkan bantuan dana misalnya, sama ada melalui Yayasan Angkasa ataupun Yayasan Bank Rakyat ataupun beasiswa daripada kerajaan-kerajaan negeri. Saya ambil contoh beasiswa kerajaan negeri Sabah untuk anak-anak ahli koperasi itu melanjutkan pelajaran ataupun pengajian di Universiti Kewasawanan Koperasi Malaysia ini. Tetapi kita juga membuka kepada sesiapa pun, tidak semestinya ahli koperasi, untuk melanjutkan pengajian di Universiti Kewasawanan Koperasi tadi. Jadi ini merupakan sebahagian daripada program bantuan yang kita bangunkan kepada ataupun kita extend, kita salurkan kepada koperasi-koperasi. Datuk, tadi ada menyebut tentang peranan IKMA ni. Mungkin kita nak perincikan sedikitlah Institut Koperasi Malaysia. Mungkin ramai sebenarnya, saya sebenarnya baru pertama kali mendengar, mungkin saya pun tak berapa cakna kan. Tapi yalah, bila koperasi-koperasi ditubuhkan dan mungkin tenaga-tenaga ataupun ahli-ahli yang terlibat belum begitu mahir kan dalam pengurusan kewangan, perancangan, perniagaan dan sebagainya. Mungkin apa bentuk latihan ataupun kursus yang dikendalikan ataupun mungkin Datuk boleh gambarkan secara umumnya peranan besar yang dimainkan oleh IKMA ini? Ya, IKMA ini kalau sebelum ini dikenali sebagai maktab koperasi yang menganjurkan kursus-kursus asas koperasi. Antara kursus wajib itu adalah kursus kepada ahli lembaganya. Yang itu mesti
Siapapun yang jadi pengurusi setiausaha ataupun ahli lembaga koperasi haruslah mengikuti latihan ini ataupun kursus yang disediakan oleh IKMA inilah. Selain daripada itu kursus pendigitalan, kursus pemasaran dan pelbagai lagi kursus-kursus lain yang ditawarkan oleh Institut Koperasi. Dan Universiti Keusahawanan tadi itu pun merupakan anak syarikat IKMA juga. Berarti kita menawarkan pengajian sehingga diploma, sarjana muda, masters dan juga PhD kepada siapapun yang ingin melanjutkan pengajian. Jadi ini adalah kursus wajib yang ditawarkan oleh IKMA lah, termasuk untuk kursus juru audit dalaman, kursus keuangan, pelbagai kursus yang ditawarkan oleh IKMA wajib kepada lembaga dan juga kursus-kursus optional kepada ahli-ahli koperasi. Tidak tahu juga tu percuma ataupun ada bayaran ataupun dibiayai oleh kerajaan. Saya percaya sebahagian itu ditanggung oleh kerajaan lah. Untuk Universiti Keusahawanan Koperasi bawah IKMA itu ada iuran dia, kecuali yang mendapat beasiswa untuk program yang ditawarkan di bawah UKKM itulah. Dan kalau itu IKMA, saya juga difahamkan terdapat juga satu lagi program yang dipanggil Program Pemerkasaan Rantaian Bekalan Koperasi atau SKOP. Jadi apa perbezaannya dan apa antara tawaran yang diberikan? Itu melibatkan bantuan keuangan untuk tujuan, misalnya SKOP ini lebih kepada koperasi yang terlibat dalam sektor pemburuan peruncitan. Sudah tentu koperasi dalam sektor ini memerlukan luri pengangkutan misalnya. Jadi kita bantu bekalkan atau dapatkan luri pengangkutan. Dari segi logistik lah. Logistik misalnya. Itu antara contoh spesifik bantuan di bawah program SKOP yang kita tawarkan kepada koperasi-koperasi di bawah program SKOP ini. Baik, Datuk, kita banyak sekali yang telah direncanakan dan juga agensi-agensi angkasa ini juga banyak juga fungsinya. Kalau kita dapat saksikan apa yang Datuk berjelaskan tadi, kita pasti besar sangat harapan Datuk lah tentang bagaimana kita nak memperkasa lagi koperasi di Malaysia ini, dan berdasarkan apa usaha-usaha yang telah pun dilakukan oleh setiap agensi dan juga Datuk sendiri melihat perkembangan-perkembangan yang begitu banyak sekali dalam koperasi di Malaysia ini. Apa agaknya harapan Datuk tentang pembangunan koperasi di Malaysia secara umum dan secara lebih luasnya? Saya sudah tentu mempunyai harapan besar untuk gerakan koperasi ini menyumbang kepada aktiviti ekonomi negara kita dengan peratusan kadar yang lebih besar berbanding sebelum ini. Dan seterusnya memberikan peluang pekerjaan kepada ahli-ahlinya ataupun komuniti setempat. Begitu juga dalam soal kebajikan, melalui gerakan koperasi, ahli-ahlinya itu terbela dan terjaga. Kita akui sekarang ini kita berhadapan dengan kos sara hidup, dan sudah tentu harapan saya bagaimana koperasi ini melihat perkhidmatan itu dapat meringankan bebanan ahli-ahlinya dalam menghadapi kos sara hidup. Sebab itu kita perkenalkan jualan madani koperasi misalnya, dengan menawarkan harga yang lebih rendah berbanding dengan harga pasaran biasa untuk ahli-ahli. Dan harapan saya yang besar juga, saya ingin ambil contoh di sini. Kita ada profil 100 koperasi terbaik 2024. Setiap tahun kita keluarkan profil ini, dan bagi koperasi yang menyumbang kepada kumpulan wang amanah, kita selalunya berada dalam profil ini 100 koperasi terbaik Malaysia. Sedangkan kita mempunyai 16.284 buah koperasi. Harapan saya agar ke semua koperasi ini dapat berada dalam profil ini. Atau karena kita akui ada koperasi baru ini selepas beberapa tahun dia masih pada skala nano, skala kecil. Harapan saya koperasi ini betul-betul menjadi satu
satu platform perusahaan, satu platform perniagaan perkhidmatan kepada ahli-ahlinya sama seperti syarikat-syarikat yang lain. Sebab itu ada tuntutan misalnya di kalangan gerakan koperasi ini bagaimana kerajaan melihat pembelaan kepada koperasi ini sama seperti kita membela syarikat-syarikat yang diberi pelbagai bentuk insentif misalnya, pelbagai bentuk sokongan lain. Perkara yang sama mereka mahu tuntut dipanjangkan kepada koperasi-koperasi juga. Jadi harapan besar saya adalah ke semua 16.000 lebih koperasi itu menyumbang kepada aktiviti ekonomi negara, menyumbang kepada kelestarian hidup ahli-ahlinya, menyumbang kepada peluang pekerjaan, menyumbang kepada kerjasama perpaduan yang lebih baik di kalangan rakyatnya. Karena itulah identiti koperasi, kerjasama ahlinya. Baik Datuk, pastinya harapan yang Datuk kemukakan tadi itu akan diterjemahkan dalam sambutan Hari Koperasi nanti Datuk. Kita akan bincangkan secara lebih mendalam tentang sambutan Hari Koperasi ini sebentar saja lagi. Jadi ahli koperasi kena tunggu dan juga lihat apa yang akan diketengahkan dan juga kita tampilkan selepas ini dalam segmen yang berikutnya. Kita lihat dulu seketika kembali dalam Soal Rakyat selepas ini. Masih lagi bersama dalam Soal Rakyat, kita bicarakan tentang koperasi. Hari ini banyak sekali yang telah kita berbincangkan tadi dan untuk segmen ini ataupun untuk blok yang terakhir ini ada satu perkara ataupun sambutan yang penting untuk kita ketahui tentang sambutan Hari Koperasi Negara ini. Betul tu Malik dan Datuk, sebenarnya saya berkesempatan untuk pergi ke Melaka 2 minggu lepas untuk mencari satu acara yang melibatkan HKN 2025. Mungkin Datuk boleh perincikan apa itu Hari Koperasi Negara 2025 yang akan berlangsung tak lama lagi. Ya, sambutan Hari Koperasi Negara atau ringkasnya HKN ini merupakan kemuncak sambutan kita yang dianjurkan oleh kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sebagai pengiktirafan kita kepada sumbangan dan juga peranan gerakan koperasi di Malaysia. Dan ianya dianjurkan pada minggu ketiga setiap bulan Julai setiap tahun. Dan juga bulan Julai itu sendiri merupakan bulan koperasi kebangsaan. Dan sepanjang bulan ini begitu banyak pengisiannya. Kemuncaknya HKN 2025 yang kita akan adakan di IMITC Melaka, tempat saya belajar dulu. Saya alumni di situ dulu, di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Pada 25 hingga 27 Julai ini. Dan saya jemputlah semua 7,2 juta ahli koperasi itu datang ke IMITC pada tarik ini. Dan kita pasti banyak sekali atau cara ataupun program yang direncana sepanjang program ini untuk keterlibatan sama ada ahli-ahli ataupun ramai sendiri datang untuk terlibat sama. Mungkin apa tema HKN tahun ini dan juga apa signifikannya kepada gerakan koperasi kita, Datuk? Ya, pada tahun ini kita memilih tema koperasi memperkasa community, membina negara madani karena kita juga mahu komponen-komponen ataupun nilai-nilai Malaysia Madani itu juga diangkat oleh gerakan koperasinya, kemampanannya, koperasi itu, kesejahteraan ahli-ahlinya, daya cipta koperasi itu dalam berhadapan dengan cabaran masa kini, esan koperasi itu terhadap kebajikan anggota-anggotanya. Jadi kita mahu gerakan koperasi ini turut sama menyumbang kepada agenda Malaysia Madani itu. Jadi saya fikir inilah signifikannya sambutan HKN tahun ini yang diadakan di Melaka, di mana kita mahu menerapkan agenda Malaysia Madani kepada ahli-ahli koperasi itu dengan harapan supaya mereka boleh menjiwai cabaran baru dengan nilai-nilai yang kita mahu terapkan supaya pada akhirnya koperasi itu terus mampan menyumbang kepada aktiviti ekonomi negara
mempertahankan kebajikan ahli-ahlinya, dan mengutamakan mempertahankan identiti koperasi itu. Dan saya percaya dalam rancangan Malaysia ke-13 yang akan dibentangkan pada 31 Julai ini, kita akan melihat, mendengar yang amat berhormat Perdana Menteri juga akan menyentuh mengenai dengan gerakan koperasi dalam konteks agenda Malaysia Madani. Jadi Datuk, untuk HKN 2025 yang akan diadakan di Melaka nanti, apa antara keistimewaannya Datuk? Kenapa yang disediakan di sana, ada reruai ke? Ada perkhidmatan servis ataupun makanan, jualan dan sebagainya? Ya, betul. Sudah tentu dalam sambutan yang besar ini kita mengadakan pameran ataupun reruai lebih daripada 240 lebih reruai itu kita akan adakan pameran-pameran jualan koperasi dan juga usahawan-usahawan. Selain daripada itu, pengisian yang berkaitan dengan anak-anak muda, jom masuk IPTA, jom cari kerja dengan kita membawa agensi-agensi kerajaan yang berkaitan tentang perkara ini. Begitu juga dengan pengisian-pengisian yang berkaitan forum perdana, kita ada persembahan di kalangan selebriti supaya seimbang. Kita ada forum perdananya, kita ada hiburannya, persembahan kebudayaannya, dan pelbagai pengisian e-games, ada yang sesuai dengan kanak-kanak, sehinggalah kepada yang dewasa, itu kita adakan pengisiannya di Melaka. Dan sama pentingnya juga adalah agensi-agensi kerajaan yang terlibat di dalam pembangunan keusahawanan, tidak semestinya koperasi, kerana kita mahu juga pengunjung itu tahu tentang apa yang kita tawarkan di kementerian dan juga di kementerian yang lain. Kita mempunyai lebih daripada 50 kementerian, jabatan dan agensi yang membangunkan sektor keusahawanan termasuk koperasi ini. Dan maklumat itu ada pada agensi-agensi yang mengambil bahagian dalam sambutan ini yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka pada 27 Julai. Dan sudah tentu yang menambahkan keistimewaan itu, saya juga berkampung di situ. Sebagai Menteri Koperasi, saya harus menjadi orang pertama yang menyokong ahli koperasi berkampung di sambutan Hari Koperasi Negara. Saya berharap dapat berjumpa dengan pemimpin-pemimpin koperasi, dengan ahli-ahli koperasi di sambutan ini. Datuk, saya difahamkan ada penyampaian anugerah juga bakal dibuat pada sambutan itu nanti, tokoh-tokoh tertentu yang diiktiraf oleh oleh pihak kementerian sendiri. Mungkin Datuk boleh perjelaskan sikit tentang anugerah itu. Betul, kita akan ada penyampaian 4 anugerah. Yang pertama, anugerah tokoh koperasi kebangsaan. Kita ada anugerah tokoh koperasi terbaik ke Malaysia, anugerah aktiviti koperasi, dan juga anugerah Koperasi Harapan tahun 2025 inilah. Ini merupakan pengiktirapan kita kepada pemimpin koperasi dan juga koperasi tadi. Koperasi Harapan itu merujuk kepada koperasi baru yang mempunyai potensi berasaskan kepada prestasi mereka sejak ditubuhkan, dengan harapan supaya kejayaan pemimpin koperasi, kejayaan tokoh-tokoh, termasuk kejayaan koperasi yang menerima anugerah ini boleh menjadi inspirasi, motivasi kepada koperasi-koperasi yang lain. Macam mana penilaian dibuat tu tentang anugerah-anugerah? Kriteria dia? Sudah tentu ada kriteria dia. Kita ada panel, kita ada jawatan kuasa. Saya tidak ingin menyentuh tentang bidang itu, kerana ianya dibuat secara profesional, dan sudah tentu ia mengambil kira banyak pertimbangan dari segi kepimpinannya, prestasinya, sumbangannya, kesannya kepada anggota dan masyarakat setempat. Saya fikir itu semua telah dinilai oleh jawatan kuasa. Saya pasti ini menjadi pemangkin kepada mana-mana koperasi di seluruh Malaysia supaya mereka juga diiktiraf sama. Mungkin ini pemangkin, kata orang, semua berusaha keras untuk memastikan pengurusan mereka terbaik, kewangan mereka terbaik, aktiviti perniagaan juga berjalan dengan lancar, supaya mungkin satu hari, kalau anugerah ini mungkin setiap tahun tu Setiap tahun. Ya, mungkin ini menjadi pemangkin kepada mereka untuk terus persembahkan ataupun memberikan prestasi terbaik dalam operasi koperasi masing-masing. Baik, Datuk, mungkin
mungkin sedikit harapan. Tentu sekali penganjuran ini satu perkara yang besar kan, setiap tahun juga dianjurkan, dan tahun ini dengan matlamat-matlamat tertentu, dan pastinya ada harapan daripada kementerian sendiri untuk melihat penganjuran HKN pada tahun 2025 ini menjadi suatu yang orang kata satu momen yang diingati oleh koperasi-koperasi di seluruh Malaysia ni. Betul, sememangnya sambutan Hari Koperasi Negara inilah sambutan yang ditunggu-tunggu oleh gerakan koperasi di negara kita. Saya ingin perbetulkan tadi, kita tidak adakan HKN ini setiap tahun. Kita buat sekali dalam 2 tahun. Yang terakhir itu di Sabah pada 2023. Tetapi sepanjang bulan Koperasi Kebangsaan setiap Julai itu ada pengisian yang berasingan. Berarti pemberian anugerah-anugerah itu kita teruskan setiap 2 tahun sekali. Tetapi ianya tidak menghalang kita memperkenalkan anugerah-anugerah peringkat negeri pada tahun di mana kita tidak mengadakan sambutan Hari Koperasi Negara. Sudah tentu harapan saya supaya sambutan ini menjadi satu platform, bukan hanya untuk kita menyerlahkan peranan dan sumbangan gerakan koperasi kepada negara dan rakyat kita, tetapi juga untuk membuktikan bahwa koperasi ini boleh menjadi gaya hidup kita. Betul. Daripada kita kecil di sekolah rendah, sekolah menengah barangkali, sehinggalah kepada kita mengakhiri karier kita selepas bersara dalam perkhidmatan, sama ada perkhidmatan awam ataupun swasta. Kita terus menjadikan koperasi ini sebagai satu gaya hidup, karena ianya tentang kebajikan, ianya tentang perkhidmatan, ianya tentang kesatuan. Jadi inilah harapan saya agar keseluruhan rakyat Malaysia hadir untuk menjadikan koperasi ini sebagai gaya hidup kita. Ya, Datuk, dan seperti Datuk kongsikan tadi, koperasi ini bukanlah sesuatu yang untuk keuntungan semata-mata, tapi lebih kepada nilai-nilai kemanusiaan atau manusiawi. Jadi bagaimana Datuk melihat penubuhan koperasi-koperasi baru oleh belia khususnya? Bagaimana feedback yang kementerian dapat atau terima, Datuk? Ya, seperti mana saya ambil contoh tadi, Koperasi Pembangunan Dakatah Pinampang itu baru ditubuhkan tahun lepas, tapi telah menunjukkan semangat dan prestasi yang pada saya sangat memberangsangkan, walaupun baru ditubuhkan tapi boleh menjadi contoh. Saya ambil contoh lain, ada koperasi di Sabah ini yang ingin menyumbang kepada food security, keterjaminan makanan, karena 2 tahun lepas kita berhadapan dengan isu bekalan beras. Maka anak-anak muda ini memberi respon kepada situasi tersebut dan mahu menanam padi di tanah-tanah yang terbiar, tanah orang ada pemiliknya, dan mereka sedang bekerja sama dengan pemilik tanah itu untuk penanaman padi dan juga jagung sebagai cara mereka, inisiatif mereka menyumbang kepada keterjaminan makanan. Karena wawasan mereka, kalau bukan kita, siapa lagi yang mahu membekalkan bekalan makanan untuk kegunaan rakyat Malaysia. Jadi ada respon yang positif di kalangan anak-anak muda kita. Saya buat libat urus di UiTM Shah Alam, menganjurkan majlis perundingan koperasi kebangsaan yang kita buat di UiTM, dan kita dapati harapan dan respon di kalangan siswa-siswi itu sendiri cukup baik untuk gerakan koperasi. Ianya bukan mudah, tetapi ia mampu menjadi gaya hidup kita untuk anak-anak muda, berasaskan kepada sambutan, walaupun tidak seperti yang bukan belia menubuhkan koperasi, tapi saya percaya dengan kita menyebut koperasi ini boleh menjadi inspirasi, saya percaya anak-anak muda kita akan terinspirasi dengan success story, kisah kejayaan koperasi-koperasi yang ditarajui dan dianggotai oleh anak-anak muda ini. Ya, dan saya pasti, Datuk, untuk HKN 2025 ini kita nak melihat lebih ramai belia atau anak muda datang, Datuk, untuk melihat sendiri, kan, Datuk? Betul, saya ingin melihat penyertaan semua lapisan masyarakat dan terutamanya anak-anak muda. Sebab itu saya berkampung 3 hari di situ. Supaya kalau ada keperluannya untuk anak muda ini bertanya kepada saya, berdialog dengan saya semasa sambutan tersebut,
itu tujuan dan keberadaan saya menjadi tanggung jawab untuk menginspirasikan anak-anak muda ini menganggotai koperasi. Bukan hanya menjadi anggota biasa, tetapi juga memimpin koperasi. Dan kita juga meminta supaya koperasi-koperasi sediaan ini remajahkanlah koperasi masing-masing. Koperasi keluarga misalnya. Angkatlah anak-anak itu sebagai pemimpin koperasi. Kemudian koperasi karya masjid, libatkan anak-anak muda. Koperasi Felda, libatkan anak-anak muda. Koperasi yang selama ini dianggotai oleh ibu bapa, bawa masuk anak-anak muda dalam koperasi. Saya tahu ada juga cabaran dia karena mungkin koperasi itu tidak membuka keahliannya. Tetapi siapa lagi yang boleh mengangkat anak-anak muda itu kalau bukan pemimpinan ahli-ahli koperasi sedia ada. Jadi ianya menjadi tanggung jawab bersama kita untuk memastikan kemampanan koperasi itu berterusan. Baik, Dok, sekali lagi mungkin sebagai penutup perbincangan kita, jemput rakyat kita semua untuk hadir ke Hari Koperasi Nasional kita. Dok, silakan. Ya, saya ingin menjemput kepada semua rakyat Malaysia, khususnya ahli-ahli koperasi dan istimewanya kepada masyarakat di Melaka untuk datang ke sambutan Hari Koperasi Negara HKN 2025 yang kita adakan di MITC Melaka bermula 25 hingga 27 Julai ini. Saya akan berkampung di situ. Saya berharap dapat berjumpa dengan saudara-saudari semua. Baik, Yang Berhormat Datuk Ewan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Terima kasih kerana sudi bersama dalam Suara Rakyat. Dan anda semua jangan lupa untuk hadir ke sambutan Hari Koperasi Nasional nanti. Farah, apapun, koperasi bukan lagi entiti pinggiran tapi sudah menjadi antara pemangkin utama dalam membentuk struktur ekonomi rakyat yang adil, inklusif dan berdaya tahan. Dalam semangat Malaysia Madani, koperasi mencerminkan nilai-nilai yang kita junjung, iaitu keadilan sosial, kesejahteraan bersama dan kemakmuran yang dikongsi. Ia adalah platform rakyat bangkit bersama, membina bukan sahaja kekuatan ekonomi tetapi juga jati diri komuniti. Jadi kami harapkan perbincangan hari ini telah membuka mata dan juga minda anda untuk terus menyokong dan juga menyertai gerakan koperasi kerana di sinilah terletaknya kuasa sebenar, kuasa rakyat membina negara. Saya Mior Abdul Malik Rayani. Dan saya Farah Nabilah Wazir. Salam hormat. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi insyaAllah.